What's up everyone? Assalamualaikum. Apa cah? Salam. Takut bagi. Apa cah podcast? Alright, apa khabar semua? Semua sihat? Baik, sihat. Hari ni saya host anda Riz. Sekali lagi kita jumpa dalam Apa Cah Podcast. Bersama saya hari ni kita ada Nabila seperti biasa. Yes. Apa khabar Nabila? Sihat? Baik, sihat Alhamdulillah. Baik. Alright, Alhamdulillah. Dan kita ada Zaf seperti biasa. Kita punya pakar kat sini. Pakar dalam dunia Sifu. perfilman. Minggu ni ada Apa khabar Zaf? Cetusnya. Baik. cetus. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Yes. And then kita punya superhero lah ni. Kejap ada, kejap tak ada ni kan. Cip semua lah. Mus, cip semua. apa khabar Mus? Macam undangan lah. Aku macam undangannya. Cik. Baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay, alright. Hopefully semua sihat lah. Sekarang ni dah tengok banyak orang pergi travel sana sini kan. Itu Mus pergi Langkawi eh? Oh, jangan cerita kau lah. Kita rahsia ni. Okay. Ya, Ngawi. Bahari je, okey lah. Jalan-jalan. Biar lah kan, dapat jalan-jalan sikit kan. And then of course, I guess sekarang ni kita sedang menghala ke vaksin dos ketiga. Bukan dia ketiga, booster. 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 Ada yang kata, dia kata third dose kan. Third dose lah benda. Dia- Tak tahu lah. dia tak sebut Depends third lah. dose lah. Dia Depends. booster. Dia kalau Dia third dia ada fourth nanti. Jangan. In fact aku dengar dia kata on an annual basis saja. Macam kita dah. punya KPI. Tak ada hal lah. Janji balik kampung. Cucuk monthly buat cooking. Alright. Cucuk kat Okay, sini, anyway. cucuk. Okay. Sempena kita this week kita nak buat review sikit lah pasal cerita apa ni, horror hantu sikit lah, sempena so-called Halloween lah. Kita kan orang kata kita ni kan ikut trend kita ni apa kata terkini. panggil apa? Update. Updated lah. Updated kita ni modern lah kononnya kan. Okay. Sambut Halloween lah kononnya kan. Well, anyway, bulan 10 ni selalunya memang banyak cerita-cerita hantu lah. In fact, kalau you guys tengok kat cinema punya apa ni, list pun banyak keluar cerita-cerita horror, cerita hantu lah diorang apa ni. Oh, okay. Betul lah. Kalau you tengok memang banyak cerita-cerita hantu keluar. Bunch of it keluar. Astro I semua think- tentu sang. Astro semua cerita hantu kan. Dan baru-baru ni aku dah tengok cerita apa ni, dekat TV pun ada, TV3 pun. Kebetulan dah tengok cerita Tahyul. Cerita hantu kat, boleh tahan kat Malaysia nak ikut Halloween dekat ni kan. Tapi okey lah. Biasa So, this week kita nak review satu movie, cerita hantu lah, horror hantu sama kan. And cerita ni, title dia pun agak menyeramkan sikit lah. Title dia kita panggil Candyman. menyeram apa? Oh, seram aku dengar title macam Candyman. Spooky sikit lah kan, spooky kan. So, Candyman Okay, Candyman ni sebenarnya cerita ni dia sequel tau. I don't know whether you guys kan, dia sequel sebenarnya cerita ni kan. Sequel? Dia sequel, ya. dia sequel sebenarnya. Dia Okay. I think of course lah kita boleh tengok tak perlu nak tengok yang previous punya part tu kan, tapi dia sebenarnya cerita sequel ni cerita sequel. So cerita ni konon basically dia 2021 punya cerita, tahun ni punya cerita. Dia supernatural slasher film kategori, tak tahu lah sampai ada kan. Mystical. Sebab dia macam gore lah, cerita ni cerita gore lah. And then dia macam cakap tadi, dia direct sequel daripada 1992 punya film, nama yang sama. Oh, okay. And then dia kata this one is the fourth film of the Candyman film series. Aku tak tahu lah macam mana dia punya kan. Kan dia fourth Dia ada Candyman 2, Candyman 3. So dia macam dia macam It lah, dia continuation. agaknya kot macam Ila bukan Stephen King lah, tapi still dia go through that punya route juga lah kan. Okay. Yep. Cerita ni okay, dia directed by Nia Da Costa. I'm not sure dia ada apa ni, mungkin Zaf mungkin lebih tahu kot, dia ada background buat cerita-cerita horror ke sebelum ni. Then dia based on a book lah kan, book Candyman. Pelakon-pelakon dia pun dia ada satu cerita dia macam cerita
Dr. Black, cerita Black tu cerita apa yang popular tu? Kita Black. Get Out. Black. Bukan Man in Black, cerita horror tu kan. Get Out. Apa nama? Get Out. Get Out tu kan. Dia ada macam tim-tim tu jugalah sikit kan. Dia Yes. mungkin Yalah, I mean, okay, macam tu kan. Get Out tu director dia Jordan Peele. Cerita ni Jordan Okay, Peele yang alright. tulis. Okay, no wonder lah. Okay, make sense lah. So dia promote I think African punya cast banyak lah kan. Ada lah dia nak lawan sikit American, yeah. white African American lah kan. So dia nak lawan white supremacy lah agaknya kot, something like that lah. Tak tahu. So cast dia semua ada Yahya Abdul Mateen Mateen. 2. Black And then Manta. Kan. Lepas tu Teyona Morpheus. Paris, Apa dia? Nathan okay. Stewart Jarrett, Coleman Domingo, Carl Kaminsky, Vanessa Williams. So Tak kenal. Kenal Yahya Abdul tak Mateen kenal lah. je Martin je lah kita tahu kan. Lain semua tak semua. And then cerita ni release on 27 of August. Baru lah. I think just Yes. baru Release bulan. dekat US 27. 27 US kan. Itu baru masuk Kat Malaysia kan. belum? Malaysia okay. bulan November. Bulan November kan. Okay. Cerita ni budget dia around 25 million. Okay. And somehow Macam mana? box office dia 77 million. So Okay, dia okay. buat profit lah cerita ni. Profit lah. Kata box office Lawan lah. Okay. Triple lah. Okay. Yes. And Not then bad, saya cakap lah, jadi cerita ni plot dia dia macam supernatural sikit. And then dia about a character yang ada supernatural power yang cerita ganas lah. Cerita ni agak ganas lah. Walaupun dia cerita seram, tapi dia sebenarnya cerita ganas agak lah. Dia Dia gore agak thriller lah. lah. Thriller. Dia horror slash something like that. Dia punya kategori lah. So rating dia ni agak menarik sikit lah. Untuk IMDb dia dapat around 6 out of 10. Just above average sikit. Above average, Tapi Rotten Tomatoes agak tinggi, 84%. Ush. Kan? Okay. Agak tinggi lah. Tinggi, orang suka lah. Metacritic about 70%. So yes, cerita Halloween kali ni. So what do you guys think about this cerita ni? Mari kita start dengan Zaf lah. Zaf, what do you think? Story dia adakah Suspense. Ada cakap positif. adakah ada hantu yang kau expect untuk Halloween lah? Okay. Halloween yang 90s punya tu aku rasa aku dah tengok lah dulu. Okay, aku tak apa cukup. Okay. Kan? Yang ni this one aku tak suka. Terus terang lah. Maksud daripada story dia, story dia. Cara Okay. dia punya story tu macam tak complete tau. Kan tiba-tiba Separuh-separuh kan? je Could it be because dia sequel? Pasal dia sequel, pasal dia kita kena tengok as a whole. no, dia Kan? dia ada Presiden kena ada? mengena Oh, sikit no. je. Kena mengena sikit lah pasal 94. Itu 94 punya story. 94 punya Candyman tu. Dia ada kena mengena sikit. Alright. So mula-mula Mamat ni nampak macam dia macam orang biasa tau. Kan? Tapi Okay. Betul? tiba-tiba dia rupanya ada kaitan dengan Candyman ni. Dia darah tu. Candyman. So aku tak suka benda tu lah. Macam ada prophecy pula kan. Rupanya dia lah anak yang kena anak angkat tu something. Colik tu kan. Kena colik tu kan. Kena colik tu kan. Sebab cara dia kenal Candyman tu macam tak sengaja. Bukannya. Maksudnya kawan tu dia bercerita kan. Dia one of the friends cerita. Dia pergi that kawasan tu sebab dia nak dapat inspiration kot untuk buat painting kan. Lukis. Yeah. Bukan orang suruh dia ke apa. So Dia tak baru sengaja pindah sebab tu kan. jumpa Dia baru pindah. orang tu. Yang seorang Muhammad Dobi ni. Dia baru What to be. Kan Dobi kan, laundry kan. So benda tu tak sengaja tapi rupanya dia memang ada kaitan. So aku tak suka that type of story lah. okay. Dia macam terlalu coincidence lah. Kata. Coincident dia. Tiba-tiba Presiden ni Aziz Osman ni. Itu senario. So lagi satu ada benda yang aku tak suka dia. Pada aku cerita ni dia ada woke punya konsep lah. Kau tahu tak woke ni macam social justice sikit lah. Kan dia nak tunjuk
Oh, polis. pasal white supremacy ni lah. Ah. Macam tu, pasal tu. Yelah. Pasal kononnya orang African American ni kena bully lah kan. Something like that kan. Police brutality kan. Sikit-sikit cakap cakap pasal black people lah. Come on. Tengoklah Cerita. nulis dia siapa. Itulah. So, I think itu sebab aku rasa dia macam dia apa ni yang cerita apa tadi? Get back apa? Get out. Get out tu kan. Get out tu kan. Macam aku rasa dia punya team tu ada dia lebih kurang macam tu lah. Dia macam mungkin sekarang ni dah rise of that kind of environment lah. Maknanya African American ni dah start nak kononnya nak fight back lah sama. So dia akan cuba nak fokus kat dia orang punya culture lah lebih kan. Faham tak? History dia orang. So basically cerita dia Okay. aku tak minat lah. Aku tak minat. Aku tak boleh nak get along lah cerita dia. Daripada dia punya story tu pun kau rasa tak okay lah, put aside apa yang kau cakap apa yang kau rasa negatif tu, tapi story tu kau rasa cerita hantu tak? Rasa tak cerita ni cerita Convincing lah. cerita Halloween, cerita horror, rasa tak? Tak ada. Aku Tak rasa lah? dapat ni cerita horror. Aku rasa dia banyak push macam slasher punya movie. Tunjuk Tapi bunuh kalau orang kau tengok dia ganas-ganas. punya kategori pun dia memang identify dia as a slasher lah sebenarnya. Yalah. Dia Dia jadi pada macam sasa- Frankenstein lah. Horror slasher. Dia macam horror. Dia okay, faham. Tapi aku faham apa kau cuba nak sampaikan tu lah. Cuma daripada segi Halloween tu kau tak rasa sangat Halloween dia lah. Right. Okay, Mus, what do you think about this story dia? Aku tak pernah tengok cerita ni yang previous kan. So aku tak tahu juga sinopsis dia tentang apa kan. So aku tengok lah first few minutes. So aku ingat cerita kidnapping. So dia bagi gula-gula kat budak dia kan kat Malaysia kan. Siapa bagi gula lepas tu kidnap kan. So aku assume Betul lah. awal macam tu kan. Ingat budak tu tak kena kidnap kan. Tiba-tiba datang pula bukan supernatural, dia punya mystical kan. Kata macam boogeyman lah kan. Boogeyman Dia lah, ada, boogeyman. Okay, right. Boogeyman tak mungkin dia ada Candyman kat sini kan. So cerita tu aku tak boleh nak related apa kena-mengena dia daripada baby tu yang perempuan tu nak offering tu kan, nak buat Sacrifice baby tu, lepas tu, sacrifice tu dengan current punya Candyman kan. So apa function dia punya Candyman ni? significant, apa function dia? Apa function Candyman? Dia Aku tak datang faham dari kat mana? situ. Aku rasa tu aku rasa mungkin dia sebenarnya dia tak boleh tengok as a stand alone aku agaknya. Mungkin aku punya take on this lah. So aku agree dengan apa kau cakap sebab aku tak faham sangat dia punya until dia cerita lah. Tapi of course lah dia cerita tu very very macam surface dia cakap ada hubungan cinta antara dua bangsa kan, satu songkol lagi dan tak disukai, and then lepas tu berlaku apa ni satu apa ni pembunuhan Family tu berkejam. kan. So macam tu lah kan. Dia punya back story tu yang dia buat wayang kulit tu kan. That is bayang kulit tu movie yang 90s. sebelum tu lah. Movie 90s itulah cerita dia. Okay, right. Tapi aku rasa macam dia punya storytelling tu macam aku tak boleh nak masuk. Kan? Macam tak cukup dia lah. Macam dia macam some missing part in between tau. Dia dia jam kat sini, lepas tu dia jam kat lelaki ni. Lepas tu lelaki Mamat Laundry tu cerita, lepas tu ada juga Candyman dalam tu. Lepas tu apa kena-mengena Candyman yang kara tu dengan yang dia kacau awal budak tu kan, yang dah mati tu kan. Yang kena tumbuk dengan polis tu kan. So budak tu ialah siapa? Budak tu ialah dia lah. Dia lah. Budak tu lah dia lah kan? Budak tu lah dia baby yang selamat tu masa dia dia kecil kan. tak, baby tu dia. Bukan. Baby tu dia. Yang budak kat sekolah. Kawan dia kan? Berg tu. Yang kat sekolah tu. Itu siapa? Yang dekat laundry yang budak tu. Dekat laundry tu. Sorang-sorang. Tu siapa? Aku pun tak faham sangat tu siapa. Tu itulah. maknanya dia masa dia kecil datang lah. dari mana? Aku pun tak tahu dia. Dia macam someone tu yang percaya apa tentang significant Candyman ni Mamat kot. tu. Analogi je lah. Tu macam analogi apa Candyman tu lah kononnya sampai like that. Tak, kalau tak silap aku, dia kan ada jumpa kawan dia yang ceritakan balik pasal Oh, tu budak Candyman tu. Oh, itu misteri. kawan. Aku rasa budak tu Kawan tu lah. experience masa kecil. Oh, okey. Tapi macam Oh, okey. lah. Oh, yang dekat laundry tu. Dekat laundry tu. Oh, okey. Orang yang Alright. kat- Boleh jadi lah. Budak kecil yang Ya, awal-awal dekat flat tu is the same guy yang dekat laundry tu lah kan?
Yang potong tangan itu lah. Yang potong tangan. Yang ya. memotong tangan. Okay. So Alright, yang maybe awal lah. kena bunuh tu, siapa tu? Candyman tu. Nak kena bunuh dengan polis tu. Tak tahu siapa berlakon. Dia just Itu another guy je yang suka bagi gula-gula. So dia macam ada message yang dia sampaikan kononnya Cuma tak sampai tu kan. sebab dia black people orang pandang dia jahat, something like that lah. second class lah. Okay, right. Oh, kalau keluar daripada dini aku pun takut. Bagi kat tepi jalan je lah kan. Dengan tangan ada hook, aku pun risau. Dengan dalam-dalam laundry je lah kan. Tapi aku rasa dia, aku tak kenal siapa yang dekat dalam laundry tu lah. Maksud aku yang Candyman dekat laundry tu, adakah dia betul-betul Candyman ataupun dia orang yang menyamar jadi Candyman ataupun itulah aku tak faham. Itulah tak Sebab faham. kalau ikutkan kalau ikutkan ke tak sebenarnya. Candyman tu kena bunuh masa dekat kena bunuh masa dekat sacrificial ceremony tu kan. Tapi adakah yang tu, and then polis ramai-ramai masuk, macam polis dah kenal ni, polis masuk tu memang nak bunuh lah kan tu. Dia kena tembak budak tu, cakap kan, dah kena bunuh mak ni. So siapa yang kena bunuh tu, adakah dia kena bunuh sekali lagi? Itulah. Tak faham lah dia tu. Aku ingat. Tapi apa, kita tanya dia tu yang jadi Candyman, yang Mamat kena bunuh dengan polis tu. Dia tu Candyman tapi macam tahu pula. Tak, dia punya Kita backstory. Kita Nabila, kita Nabila dulu. Nabila. Okay, Nabila, you Macam mana? bila you tengok bagi gambaran pada story dah, you rasa seram ke ataupun you rasa macam Okay, jap. First, I ada satu je tanya. Kenapa nama dia Candyman sebenarnya? You pernah tengok cerita sebelum ni kan? Siapa ada siapa pernah tengok? I nak tahu kenapa je. History Sebab dia of bagi candy lah kot. Ya ke? Tapi tengok dia punya wiki? Dia punya lepas MO kan, modus operandi tak bagi candy pun kan. tak ada gunakan lah candy tu. I nak tahu nama dia pun tak ada kena-mengena dengan candy. So I just nak tahu je lah. Okay, overall cerita ni as a standalone I rasa susah untuk faham. Sebab after I tengok cerita ni sampai habis, I pergi wiki, I baca balik dia punya plot. And then I cari balik dia punya apa history, sebab dia cakap pasal yang couple yang dia patut dia pregnant, family tak suka, dia potong tangan macam tu lah, something like that. And then masa tu lah dia beast lah apa tu. So I baru faham lepas saya dapat the idea of Enlighten yang apa yang faham tu? Bagi orang tak faham lagi ni. Dia mak ayah dia sebenarnya adalah, mak dia white lady, lepas tu bapak dia black guy. Lepas tu faham tu, dia faham. couple. Lepas tu dia dah pregnant tapi family dia tak nak kot. So family dia macam potong tangan. Masa tu lah beast datang. Sebab tu dah ada element of tangan yang potong ganti dengan cangkul, something like that. Tapi I tak tengok betul-betul lah. I tengok that is the first Candyman kan. Dia ceritakan ni macam dia ada macam banyak jam Candyman. terus kepada ni dah macam episod keempat dah ni. yang ni. Tapi tak. Okay, tak apa. Nabila, go. Dia ni ada macam direct sequel daripada yang first tu kot. Sebab kan dia macam cakap kan daripada cerita tu dia selamatkan budak. So budak tu mak dia ambil, mak dia besarkan supaya tak ada orang tahu yang budak ni adalah anak kepada Candyman tu. So cerita ni sebagai standalone memang susah sikit lah nak faham. Dan I rasa I pun tak suka idea yang dia konon-konon ada small twist lah yang dia sebenarnya anak orang tu kan. Tapi I rasa dia punya cara dia nak trigger yang dia ni adalah anak orang tu adalah by masa dia tergigit, beast tergigit dia masa dia ambil gambar, ingat tak? Lebah ni. Itu je dia macam dan dia trigger dia tu. Aku ada dengan Eddie connection Beastman lah lawan dengan Candyman. dia dah macam buat Spiderman kan, kena gigit sikit baru dia tahu. So and then I rasa idea untuk dia sanggup potong tangan untuk jadi betul-betul exactly as Candyman tu pun I rasa jadi macam tapi bukan dia sanggup potong tangan, dia masa tengah dah mental lah masa tu kan. Dia dah mental masa tu kan. Orang tu yang tolong potong tangan dia kan. Konon spirit tu dah masuk lah. Agaknya lah macam tu. Tak, okay. I rasa bila dia cakap Candyman tu apa, I rasa dia macam ni. Dia Candyman ni macam mungkin dekat I guess kat US ke something like that kan. Dia macam ni, macam Pontianak lah. You cakap macam dia ada gelaran untuk nak takutkan budak kan. So dia konsep dia macam Candyman ni macam
It lah, macam It McClown lah, something like that. So itulah dia punya, mungkin ada dia punya background sikit lah dekat situ, tapi dia tak explore sangat benda tu lah. Cuma dia bagi nama tu, cakap bila dengan nama ni, I rasa macam cuak agak dengan nama ni. Mungkin, Dia macam, mungkin kita tak tahu culture Macam It kat sana. dia lebih pada So, culture punya kita kan. tak faham. Apa Candyman pula kan. apa Mungkin Candyman ada history dekat mungkin real life history ada. Macam orang minyak lah, macam orang minyak lah. Yalah, for now kita hanya kenal Dracula. Kita kenal Dracula kan. Clown tu dengan Frankenstein, itu je kita kenal kan. Yes. So Candyman itu I rasa baru nama dia. lah. Itu nama dia. Tapi bila you cerita pasal dia punya background tadi tu kan, yang macam you cakap dia ada satu lelaki, this black guy suka this white girl kan. Mula-mula dia macam intro yang white girl ni ada problem tau. White girl ni mental tau. Kalau yang daripada story yang kawan dia cerita kan, dia cerita pasal Helen Is it Helen kan dia? Tak ingat. Helen Emmett. Helen Lyle. So dia mula-mula aku ingat Helen tu yang bunuh orang kan. Helen tu mula, tapi betul lah Helen tu yang bunuh orang kan. Helen tu yang bunuh. Kan Helen tu yang bunuh orang. So apa kena-mengena Helen tu dengan Candyman ni? Lepas itu tu sebab dia black guy, so dia kena tuduh. Okay. Alright. Dia yang dia take the blame lah kan. Okay. Itu cakap dia ada banyak Candyman tau across the years kononnya. Yang itu yang orang tua yang mati dekat rumah flat tu kan. Dia kena bunuh dengan polis ramai-ramai tu kan. Okay. Dia pun jadi Candyman juga. Tapi dia tak ada kena pun dengan cerita Helen ni. Faham? So, okay. Maknanya tu Candyman ni itu basically Helen ni lagi prequel lah. prequel. Helen tu lagi prequel. Okay. So basically orang yang jadi Candyman ni someone yang ditindas black people yang ditindas, dibunuh. Ditindas and then dia tengok mirror and then dia panggil spirit tu and then spirit tu masuk dan dia boleh jadi Candyman kot rasanya. Yang I faham satu benda yang dia bagi tahu dalam cerita ni, dia Candyman ni dia hanya akan hidup bila orang sebut nama dia, faham tak? Yalah. So bila orang tak ingat dia, orang tak kenal dia, orang tak ingat dia tak akan muncul lah, faham tak? Macam tu lah, dia buat macam konsep, ada few cerita hantu pakai sistem macam tu juga lah. Dia pakai sistem macam tu lah, maknanya selagi benda tu kalau kita ignore, dia akan hilang lah. Tapi pasal kita ungkit nama dia, baru dia akan macam dia akan rise in lah. Tapi macam yang cakap lah, I rasa dia punya apa ni, cerita ni dia bukan nak cakap dia everywhere lah, tapi dia macam dia cara nak tell cerita tu macam nak bagi artistic punya sikit value tau, sebab dia masukkan ada kononnya seorang painter ni kan, painter ni kan, which is yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan Candyman punya condition, faham tak? Tak ada kaitan dengan Candyman condition kan. Dia macam tapi dia macam, faham tak? Dia macam tak cuba relatekan sangat lah Candyman tu dengan karakter. I rasa dia jadikan art tu sebagai salah satu elemen untuk menunjukkan trigger dia tu adalah anak beranak dia, sebab dia boleh imagine dia macam mana Candyman tu kan. Tapi dia bukannya baru jadi artis kan. Dia bukan baru pelukis, dia dah lama jadi kan. Cerita ni muncul bila kawan dia duduk sibuk cerita pasal benda ni kan. Dia situ baru dia start kan. Dia kalau faham maksudnya, dia bukannya dia masa tu dia baru jadi pelukis kan. Dia dah jadi pelukis lama kan. Dia kononnya menjadi parasit kepada girlfriend dia lah kan. Dia girlfriend dia yang kaya kan. Macam Han cakap Haris, kalau Candyman ni kalau orang tak summon, orang tak ingat, so dia tak wujud. So bila kawan dia cerita pasal Candyman tu, automatik dia curious pasal benda tu kan. Nak tahu lah, dia Google, dia wiki semua kan. Lepas tu orang dah makin tahu dah, cerita Candyman ni kan. So orang tengok banyak orang try dan sebut Candyman tu kan. So kenapa Candyman tu bunuh? Kenapa Candyman tu bunuh orang-orang yang macam don't know. Kau tak tahu kenapa dia bunuh? Kenapa dia bunuh? Kenapa dia bunuh kenapa yang Abdul Matin jadi Candyman pun tak tahu kenapa. Sebab sebelum Candyman itu boleh dia explain pasal dia anak kan. Dia kononnya anak pada based on dia punya legend, all the Candyman sebab diorang ni ditindas, mati sebab ditindas. Okay. So Yahya Abdul Matin ni dia tak ditindas apa-apa pun.
Dia just some artis yang tak laku je. Bukan ada Dia ditindas tu. racial issue, dia Tindas tindas tu oleh kan. white people ke apa. So tiba-tiba dia jadi Candyman just because dia anak that girl lah. You guys perasan dia memang terbakar kulit daripada awal lah? Ke kulit dia kan dia kulit dia memang terbakar daripada masa awal-awal dia intro karakter tu ke Tak. dia tu Dia memang lepas kena dia sengat itu tu. memang tu peluk. Dia kena sengat. Sebab aku ingatkan dia terbakar tu pasal dia adalah yang antara bayi yang dia bayi yang dia macam Selamat. kan yang bayi yang masuk dalam api tu tapi selamat lah kan. Okay, tapi yang bunuh dalam galeri tu bukan Yahya Abdul Mateen kan? Tu Candyman yang Bukan. lain kan? Itu Candyman yang dekat flat tu. Kan. So apa purpose dia? Oh, ya. It's not like Candyman from 1992 Fix punya orang movie kan. pun. That's why cakap banyak Candyman. Okay. So dia macam Oh, ada banyak kan ni meh. Orang minyak boleh dia ganti-ganti macam ada upgrade version ada. dia multiverse macam tu. Kita nak tahu kenapa bila orang summon Candyman dekat mirror kan, dia keluar dan dia bunuh dia orang boleh. tu. So aku nak tahu kenapa. Apa logik dia lah, apa Apa dia logik dia. kan? Sebab aku pun ingat siapa-siapa yang ditindas sahaja dan panggil nama dia seolah-olah macam minta pertolongan, minta spirit dari dia untuk tolong. Tapi Tapi benda tu tak konsisten dengan yang budak perempuan yang cuba dekat tandas tu. Toilet kan? Itu. Ramai-ramai tu kan. Tahu apa Candyman ni? Dia nak apa sebenarnya? Itulah. Dia nak bagi Kalau kau candy panggil ke? dia Dia datang nak lah bunuh tu je. orang? Scene dia bunuh tu Maybe cool dia lah dia kan, just tengok. just nak tengok. Maybe itu je lah boleh bagi kredit. Itu je lah. Maybe dia jenis yang just nak tengok bumi terbakar, dunia ni terbakar tu je. Macam Some people just want to. Itu tak kan. Tapi yelah, betul lah aku. Okay, saja aku nak take kat benda ni juga. Macam aku cakap lah, aku jadi macam agak off sikit lah. Bila dia buat, dia ambil, dia macam cuba nak bagi artistikkan sangat cerita tu. Tadi aku dah cakap, dia macam bagi, dia nak bagi macam cerita ni macam, kononnya art punya take lah on the story kan. So, tapi dia tak present sangat. Macam lukisan yang Mamat tu buat. Aku macam kecewa kan. Dia sorok-sorok je lukisan tu. Bukan mana? Tak tunjuk. Faham tak? Tak tunjuk pun sangat kan. Macam, okay, apa yang dia kan tu macam rasa macam dia punya take tu tak direct lah. Aku faham lah dia cuba nak macam bagi ada dia nak approach those market lah, nak tunjuk kononnya black people ni pun ada level sophistication dia tinggi lah kan, boleh buat art macam ni semua kan, tapi dia tak present sangat benda tu lah kan. Tu pelik ke dia buat macam tu. Something like that lah. Okay, I think kita dah cuba nak olah cerita dia, masing-masing pun ada view masing-masing kan. Kita pun macam I punya take lah, rasa mungkin pasal kita tak tengok prequel tu kan, mungkin pasal tu kita tak dapat dia punya rasa betul-betul benda tu lah kan. Sebab kalau daripada rating agak orang suka lah cerita ni kan. Alah, ini black community punya ni. Yalah, Biasa lah. Black community dengan LGBTQ. Ada juga kan. Ada juga kan. Tak penting pun watak tu. Watak yang tak penting apa nak tunjuk gay lah kan. Betul. Melainkan dua orang tu lawan dengan Candyman. Aku tu okey lah kan. Tak mati kena bunuh You guys- kan. Okay tu. Itu lah. Oh, betul kan. Tak Elok. penting lah tu. Elok tu. Aduh, yang lain tu ni. Right. Okay, So sebelum kita nak tukar sikit lah. Sebelum tu aku tadi pun nak raise benda ni juga. Aku personally bila aku tengok macam ni, aku tak rasa seram lah. Aku tak tahu you guys lah, tak rasa seram sangat macam ni. Dia ada mungkin satu part, dua part yang rasa macam spooky sikit. Tapi the rest tu dia tak rasa seram lah. Dia macam cakap Aku bagi Faham aku tak? cerita masalah ni tak pernah seram lah bagi aku. Oh, Hollywood. okay. Tapi bila aku tengok It aku rasa takut sikit. Bukanlah rasa itu adalah ada part seram-seram kalau kita compare dengan It lah. Tapi yang ni macam dia macam kes cerita macam pembunuhan je. Aku sukalah hantu tu boleh bunuh, which is bagus kan lah. Tapi dia tak seram lah. Dia kalau cerita hantu seram macam Thailand, seram. Ini dia masalah ni, dia cerita hantu dia boleh membunuh lah. Dia macam boleh bunuh. Dia macam kita kena hysterical, kita kasut kan. Dia bukan kena possess kan. Masalah ni sikit-sikit hantu tu boleh bunuh lah kan. Boleh lawan lah kan. So dia tak sama macam action ni hantu lah. Betul tak? Faham. Okay. Aku je nak take down lah. Aku tak rasa seram lah tengok. Aku tak rasa cerita ni seram lah bila aku tengok.
Okey lah, jom kita masuk ke dalam dia cast dengan dia punya lakonan lah. Okey, cast aku tak boleh nak komen banyak tu. Aku cakap aku tak kenal sangat most of them. Tak kenal most of them. Tapi lakonan dia tu mungkin kita boleh cerita sikit lah. Adakah lakonan tu apa ni? Lakonan tu. Okey, kita start dengan Mus. Yahya Abdul Matin tu sebab dia baru lah. Aku tak banyak tengok. Siapa yang tengok pun dia Black Manta lah kan. Dia macam tu juga lah dia berlakon pun. Cuma yang wife dia tu boleh lah nampak dia action kan. Dia takut kan. Tiba-tiba lelaki ni marah kan. Dia nampak lah dia takut tu tiba-tiba kan. Sebab lelaki ni baik kan. Lepas tu yang gay tu no comment lah kan. Yang lagi yang lagi tu tak banyak. Yang lain dia tak banyak. Tak banyak sangat. Yang budak tu boleh lah. Budak tu boleh. Okey, lah. okey. Sekejap, bila kau cakap pasal wife dia, maknanya yang nak tahu satu scene dekat ada satu scene yang bapak tu bunuh diri tu. Itu scene siapa lah? Scene wife dia tu lah. Bapak bunuh Budak tu wife dia. Ada bapak dia lompat dari tingkap. Budak tu siapa dia? Budak rumah tu siapa dia? Siapa dah? Aku tak tahu. Siapa budak lompat dari tingkap? Siapa pula? Itu Candyman je. Itu wife dia lah. Itu wife dia kan. Wife dia ada bad experience dengan aku Mana ni? aku teka. Dia ni masuk Kan ada satu scene tu. Aku rasa ya tu sorry. sebab dia orang Sorry selalu lah. dia orang selalu termimpi buruk-buruk kan. Kan Dia ada orang satu selalu scene tu. Aku rasa ya. Ada satu budak perempuan masuk dalam bilik, bapak dia tengah Bapak lepak dia kat tengah buat tingkap. apa? So cerita Lepas tu bapak dia cakap bapak dia cakap apa, lepas tu bapak dia terjun kan. Suicide. Kau nak tahu rasa terbang sebenarnya kan. Lepas tu bapak dia terjun kan. Lepas tu budak tu terkejut, lepas tu dia tunjuk scene yang orang mati tu lah, yang dua owner. Ini masalahnya tak basuh kaki lah sebelum tidur. Sebab itulah dapat nightmare. Tapi itulah perempuan tu bini dia lah. So banyak Bini dia kan, okey. Ya. Itulah tak faham sangat. Okey, boleh. Okey. So lain main karakter tu tak rasa okey lah. Candyman tu you rasa dia melakukan watak hantu tu best tak, Mus? Sebab dia tak Pukul nampak hantu kan. Tapi spooky tak? Spooky tak? Takut bila tengok muka dekat cermin. Dekat tiba-tiba ada takut Bukan sangat. takut lah, tapi terkejut je kadang-kadang, ada sikit lah terkejut tu. Tapi jap. Terkejut pun jump sebab scare sound sikit lah. sikit-sikit lah. Macam macam tak nak kan. Baik hantu kalimah seram. Nabila, kita tak nampak takut sebab dia tak bagi close up, dia tak bagi full effect of orang tu. Dia cuma nampak macam appearance of that spooky man macam tu je. The present of that tu je. I expectation lah sikit masa dia dalam lift tu kan. Kan dia dalam lift, scene dalam lift tu. I expect dia buat something yang takut dah dekat situ kan. Dia macam ada opportunity nak buat lah something yang takut kat situ sebab Lepas tu tiba-tiba dalam buka cermin, dah siang. cermin-cermin lepas tu kan. Cermin-cermin kan. Lepas tu boleh lah dia buat typical punya hantu cerita dalam banyak cermin tu satu cermin lain sikit dia punya action kan. Itu tapi dia tak buat dah benda tu kan. Dia tak ambil that method lah kan. Lepas tu Tapi western ni dia hantu dia banyak lelaki kan. Kita banyak perempuan hantu tu. tengok lah kalau Conjuring banyak perempuan. Conjuring punya series tu banyak perempuan kan. Dengan Nun lah apa kejadah semua kan. Kita tak banyak lelaki. Perlukan lelaki banyak. Daripada segi itulah acting dia pun acting dia tak ada yang macam stand out lah. stand out lah. Aku kalau tengok cerita Get Out tu kan. Okay, Get Out tadi. Aku saja ambil ni lah sebab dia macam agak parallel dekat dia punya treatment of the story kan. Parallel tu yang Mamat watak utama tu dia aku rasa macam agak bagus lah lakonan dia kan. Agak bagus lah lakonan dia. Kan. Dia ada scene yang dia tunjuk dia takut tu kan yang waktu tu berliak tu kan. So aku expect yang apa nama Yatin kan. Yakin kan. Mati ni kan. Yakin mati. Sorry. Okey. Yahya kan. Okey. Dia Pak Ya. expression muka dia aku tak nampak sangat dia begitu menonjol lah daripada segi dia muka segi kiri dia lakonan. sama, muka takut dia sama. Betul aku rasa macam tu juga. Dia nak lukis pun macam tu juga. Yes, dia ada buat satu scene yang dia nangis, dia takut tau masa wife dia masuk rumah tu kan. Tapi itu pun tak jadi sangat lah kalau kan.
Dia macam nak convince wife dia tu jangan macam ni kan, something like tapi tak Sebab tu dia begitu berlakon. sangatlah. Black manta kena pakai helmet so tak nampak. Tutup tak nampak. Facial tu penting tau nak berlakon. Something like that lah kan. And then yalah tu tak ada yang betul-betul ni lah. Stand out lah. Bagi aku bila aku tengok Candyman tu, mula-mula tu aku rasa lah macam this not bad ni, yang bila dia keluar daripada gua, daripada rumah dinding pecah tu kan. Dinding pecah tu tiba ada. Aku rasa macam ni macam menarik ke lah. Tapi dia tak tunjuk sangat kat situ kan. Kenapa dia macam Kan? Dia tak tunjuk sangat. Kan? Macam tu lah. So ada apa-apa yang you guys rasa pasal okay, bayangkanlah kalau bukan Black yang berlakon cerita ni. Mana lagi tak menakutkan. Lagi tak boleh lah. Kalau White People berlakon lagi tak menakutkan. Berlakon gelak dia cerita parody ni. Ada satu scene tu kalau you guys ingat yang masa dekat showroom tu kan, showroom tu kan. Ada satu perempuan tu, I ingat dia watak utama tau. Macam tapi dia ada satu white girl ni lah kan. Dia macam kamera macam fokus kat dia, betul dia macam kan. Masa dia tanya pasal lukisan tu. Yang kritik tu faham lah, dia ada scene lah dia tu dia mati, which is aku tak faham kenapa dia mati tu. Aku tak tahu lah, adakah pasal dia bagi bad kritik dekat gambar tu ke apa tak. Bukan, satu lagi dia macam ejek, dia panggil orang tu, dia tengok cermin dia panggil nama spirit tu. Sebab dia kena challenge dengan Mamat tu kan. Mamat tu challenge dia, kalau kau berani kau sebut nama ni kan. Dia tengok betul ke tak kan. Macam dia tak ada satu begitu. Ada satu perempuan tu macam budak student kan. Perasan tak? Macam assistant yang dekat dia belik galeri pusing kan. Dia ke yang budak yang dalam tandas tu? Dia ke budak yang dalam tandas tu? No lah. Budak Kan, ingat kan? Walkman tu. Tahulah cerita ni. Bukan nak ambil. Yang dengan Walkman tu bukan ni ke? Itu Black kan yang Walkman. Itu Black. Satu lagi tu yang dia ada grup macam yalah berdiri grup yang budak perempuan. Berdiri tu ada seorang tu. Ingat dia lah yang Tak. betul lah. Okeylah. Betul lah. Balik-balik kita pergi balik pada story sebab kita tak faham sangat cerita ni lah. Dia kan dia tak faham. Dan mungkin lah macam you guys cakap lah. Tak faham lah. Dia tunjuk sikit-sikit lah dia. Dan macam cakap lah, dia punya lakonan dengan ni tak begitu convincing. I tengok macam cakap lah, I expect dia bagi kita takut, tapi both lah. Tak banyak scene tu yang betul-betul kita tengok ini memang compare tu kita tengok cerita apa ni Malignant tu. Malignant tu walaupun cerita tu action pack sikit lah, tapi cerita tu at least dia punya dia punya karakter tu seronok juga tengok kan. Malignant lagi daripada Candyman ni. Ya betul lah. Malignant stand out lah. Aku takut Malignant lagi. Alright, okay. So kita tak banyak cakap pasal karakter dengan plot ni, dengan dia punya cast ni. Jom kita move forward tu last production dia lah. Okay. Ni kita tanya Zaf lah. Zaf, from production punya perspektif, adakah kamera dia best? Adakah dia punya apa ni? In term of 70 million 20 million budget. 20 million. In term of visual 25 million. cantik Kan dia tak nampak macam B movie kan. Very Tapi plot dia beautifully shot lah. Cerita dia masalah the way the shoot tu semua, cinematography dia cantik lah. Dia punya set design, kalau kau tengok dia punya apartment kan. Compare tu dengan very Malignant. nice Malignant teruk sikit dia punya production. Betul. Ni okey tapi plot dia teruk pula. Aduh. So daripada apa ni? Masuk korang bila sorry Zam, masuk kau tengok kamera dia tu semua ada 25 million punya kamera lah macam tu lah. Rasa lah. Rasa. Tapi tak banyak. Set kan, set dia dekat sekolah. Dekat rumah dia, dekat showroom, dengan dekat kawasan perumahan tu je. Itu yang I rasa nak raise. Ada macam apa ni dia? Dia tak ada. Travel kan? Tak adalah yang terlalu apa ni kan. Tak ada meletup. I sukalah dia buat scene cermin tu, I rasa bagus lah, tapi dia tak utilize sangat scene cermin tu. Dia macam very minimal lah kan. Showroom tu lah. Dia punya visual kau nampak cantik tapi kosong lah, tak ada Kosong, tak ada isi lah. Tak ada meaning. Dia bagi signifikan langsung dekat dia punya jalan cerita. Kan dia punya shot tu Padahal cantik. Mamat tu painter. Mamat tu painter tapi tak tunjuk dia lukis apa.
Yang awal tu je lah. Itu lah tak tunjuk. And then dia bila dia idea dia Candyman ni invincible lah, kebal lah kan, betul kan? Dia tak boleh memang tak ada siapa boleh lawan lah, betul tak? Dia punya konteks lah. Polis berapa ramai pun memang kena. Dan dia apa orang kata tak boleh nak disentuh lah kan. Tu dia punya take off that kan. Bila you guys tengok kamera tu kan, tanya pada kau balik Azaf, rasa macam cerita hantu tak? Tak ada kan? Tak rasa macam cerita hantu kan? Dia macam dia punya Angle lebih visual tak dia tak nampak, dia tak macam horror movie punya set lah. Kan tak nampak macam horror movie punya set kan. Semuanya macam modern. Kalau tengok dia punya landscape punya Okay. establishment shot yang cantik lah dia buat semua tu. Ni wayang kulit tu you guys tak suka wayang kulit? Ni Scene grafik wayang tu kulit aku suka juga. Wayang kulit tu boleh lah. lah tu. Tapi tu Tapi lah tak mahal ada lah, add-on 25 juta apa-apa. untuk apa? Bukannya kan. Okay, Nabila tanya you. Sound. Ni benda ni sepatutnya penting untuk cerita-cerita horror ni. Sound effect kan dia. What do you think about the sound effect dia, Nabila? Sound effect dia, sound lah, dia punya team dia ke kan? Dia, adakah you rasa Tak berbantu kan? I rasa dia tak untuk sound punya effect, I rasa I kurang dapat kesan. Mungkin I terganggu dengan jalan cerita lagi kot. I rasa tempat I rasa gambar dia cantik, tapi macam sebab dia tengah-tengah kita nak enjoy dia punya scene, nak faham kan? Dia cut sambung tempat lain, tempat lain. So kita tak engage dengan benda tu dengan cara yang baik lah. Sebab tu I rasa dia punya sound pun mungkin ada certain part, sebab lagi satu dia suka sini sikit. So sound effect tu I rasa yang best masa dia kena tikam, yang dia bergaduh 3 orang tu, yang dia tukar tangan. Yang lain tu semua I tak rasa pun okay. Best lah in terms of production. Bila dia kelar leher tu, you tak rasa bunyi kelar tu macam kan? Itu ialah saya yang risau sikit, itu je. Okay. Okay. Ni sekarang ni aku tanya Mus pula soalan ni. Adakah dia berjaya nak apa ni? Sebab kita tahulah dia punya reason dia buat cerita ni satu je lah. Dia nak naikkan martabat apa ni? African American lah kan, technically kan. Which is sekali lagi aku quote daripada cerita Get Out tu berjaya lah. Memang orang convince lah yang sekarang ni African American ni dah rise lah kan. So adakah dia berjaya buat cerita ni? Kalau ikut okey lah, kita jangan tengok daripada sudut pandangan apa ni, orang African American mesti dah cakap cerita ni best lah. Tapi daripada kita yang kira neutral lah, you rasa convince tak dengan production punya aku tengok dia tak more tu macam black community power lah. Aku rasa dia nak tunjuk culture apa yang black community ni percaya tentang Candyman ni. So sebab sana dia white people percaya dia ada poltergeist dia ada pula kan. So aku rasa dia nak tunjuk from black people punya myth, dia punya berjaya urban legend. Aku nak sebut urban legend dari tadi tak jumpa. So dia ada Candyman kan. So kat situ dia berjaya introduce one berjaya. of the Tapi dari segi black community power tu dah klise sangat lah, orang dah tak banyak sangat cerita kan. Banyak sangat. Okay, right. I think ada anything you guys nak tambah pasal production dia ke? Macam cakap sound kita dah sentuh, kamera dah sentuh, lepas tu dia punya value behind dia punya philosophical value yang dia bawa daripada cerita pun kita dah sentuh. I think dah tak ada apa lagi. Unless you guys ada something nak bagi credit to the movie atau ada something yang mungkin macam cakap lah, I rasa mungkin kita dah tengok the whole kot, dia punya trilogy ke apa, panggil apa. Mungkin baru kita nak faham cerita dia. Memang cakap I tak faham sangat cerita dia. Macam Yahya Abdul Mati tu tak penting pun. Kalau kita buang dia, kita tengok cerita tu sama je. Tukar. I tak faham apa tu Candyman lah. I tak tahu apa tu Candyman lah bila I tengok macam ni kan. I tahu dia kuat lah, dia tak boleh dikalahkan lah. Macam tu lah. There's a problem lah bila kau punya filem tajuk Candyman. Itu orang tak kenal pun Candyman ni. Tak kenal.
So aku assume Candyman ni dia hanya boleh move between mirrors lah. Tapi tak juga. Mungkin ada satu logik lah. Tapi tak juga kan. Sebab dia sama ni kena tengok mirrors kan. Ya. So aku Aku assume cuma dia nak tahu boleh kenapa dia bunuh orang. Itu je. Kenapa dia bunuh orang? Selalu kita slasher movie macam kita tengok Jason kan, kita tengok Halloween kan. Michael Myers tu dia memang someone yang Sosiopat gila lah kan. Sosiopat bunuh orang kan. sosiopat. Ada sebab. Ini apa ni? Dia ada bunuh black ke? Dia ada bunuh black people ke? Tak perasan lah. Mungkin dia bunuh mungkin dia tak bunuh black kot. Dia memang dia bunuh white people lah. Dia bunuh white people je kan. So dia kena hantar polis black lah boleh. Oh, aku perasan lah dia tak bunuh black people kan. Aku tak mungkin aku silap lah, tapi mungkin tu kot dia punya. Tapi aku tengok kat karakter dia, Candyman punya karakter. Dia akan bunuh siapa-siapa je, siapa yang sebut dia. Dia sebut nama dia 5 kali depan mirror. He kills anyone. Dia tak cakap pun dia punya race. Itulah aku rasa dia culture Candyman ni kemungkinan African American punya belief lah. So masalah tak percaya dengan benda ni. Yang sebut tu kan semua yang masalah je kan, yang putih kan. Yalah, dalam movie ni dia pilih untuk tulis Mak Saleh je lah sebut kan. Yalah. Dia tak nak tunjuk pun. Sebab bila dia cerita dekat dia punya kawan dia kan, adik dia tak nak sebut dia black kan. Dia punya gay friend dia nak sebut gay friend dia tu kan white people kan. So aku rasa dari sini mungkin lah. Tapi Konspirasi lah ni, memang konspirasi teori lah ni. Betul lah dia orang. black people tak dia ada sebut kan. Yaya ni ada sebut, dia the first one yang sebut kan. Dia sebut kan sebab dia curious nak tahu kan. Kita Dia tahu lepas tu dah pula. Sebab dia yang first tahu. Tapi dia sebut kan, tapi dia tak kena bunuh. Dia jadi Candyman pula. Dia jadi dia orang yang first sama kita ni tak racist lah. Betul nak dengar daripada Zal. Betul lah. Saya rasa pun dia betul cakap dia being bold lah. Dia being bold, dia brave, dia memang dia dah tak peduli that claim yang diorang racist. Dia memang cakap yes, kami memang racist. Agak macam tu kot dia punya take on the cerita ni lah. Agak je lah kita aku take dia nak tunjuk cakap apa white people dengan black people ni dia tak sama dia punya darjat dia belief. Macam white people ni kadang-kadang dia percaya Dracula. Kalau sebut kat black people mana ada Dracula black, contoh lah. So kat situ dia nak tersirat dia mungkin lah, tapi tak faham juga lah Candyman dia buat apa. Vampire Black ada Mus. Blade siapa? Blade dia. Awesome buat Blade kan. Itu je lah. Okay, I think dah tak ada apa lagi kita nak olah kan cerita ni. Kita bukan olah. So, kita olah keburukan dari awal. Tak, bukan. Kita cuba bagi peluang. I cuba give. Tak ada benda yang positif aku boleh cakap sangat untuk cerita ni. I pun scene dia bunuh itu pun kat showroom tu je lah. Itu pun kan. Itu tak nampak pun dia buat macam mana. Tak nampak dia slaughter yang budak-budak dalam toilet tu kan mati semua kan. Nampak darah. Tak nampak je. pun. Betul? Nak bagi sini. Dia tak boleh bagi. Okay. Ada I punya biggest take is adalah I tak rasa dia macam kena dia take dia buat macam tu lah. Dia buat macam nak buat artistik sikit kan, tapi tak kena lah macam tak perlu lah. Dia patut buat ni I punya view lah. Okay lah, kita bagi rating lah. Okay. Nabila berapa? Oleh sebab cerita ni buat I banyak kerja, I kena baca dia punya plot, kena cari balik dia punya cerita sebelum ni buat untuk I faham. I rasa I boleh bagi dia mungkin 2.5. Okay. 2.5 okay. Most? Aku rasa ini filem yang aku bagi paling rendah. 1.5. Aku tak pernah bagi bawah pada tu. Ini paling teruk lah. Okay. Zaf? Aku bagi cerita ni 2 bintang je. Kerja general lah. 2 bintang je. Dia tak 2 sampai bintang lah. tengah-tengah lah. Dia nampak macam menarik tapi tak menarik. Aku pula aku mungkin macam cakap lah, bagi aku
the issue dia bukan standalone movie lah. Dia kena tengok mungkin the line part baru kita faham. So disebabkan itu aku agree dengan Moscow, aku bagi 1.5 jugalah. So, aku rasa the storytelling aku tak takut tengok sini kan. Aku tak takut tengok sini. So memang aku susah nak tengok takut cerita tu, jarang lah. Tapi kurang-kurang ada macam kalau dia ada effort nak tunjukkan macam cerita seram okey lah. Tapi cerita ni dia tak tunjuk seram pula. Dia very minimal lah. Ada opportunity yang dia tak gunakan opportunity. Macam aku cakap scene cermin-cermin tu agak opportunity nak buat cerita tapi dia tak gunakan. Kalau cakap pasal dia punya previous movie kan. Kita tengok It yang baru ni, tak perlu pun tengok It yang sebelum ni. Kita yalah dia itulah kita. Tapi It yang baru itu dia new reboot, dia new take. Maknanya dia bukannya sambungan tau. Dia buat ambil yang barunya macam kalau kau tengok part 2 dengan part 1 boleh cakap lah. Kau tengok part 2 je kau tak faham part 1 macam tu lah. Tapi aku rasa kalau tengok part 2 je pun boleh terima lagi lah macam tu. Kita boleh faham dengan konsep tu juga lah kan. Tapi storytelling tu dia sangat teruk lah. Tak faham. Mungkin pasal apa yang kau cakap lah Mus, dia urban legend ni dah. Mungkin dia lebih pada orang yang lebih faham keadaan belah kita yang tak orang memang outsider ni tak nampak sangat dia punya ni lah, dia punya take lah. Macam kita suruh orang tengok cerita Toyol lah agaknya kot. Kan? Kita suruh orang putih tengok cerita Toyol, dia orang pun tak apa ada kan Toyol kan. Mungkin lah mungkin. Sebab tu aku rasa urban legend black people yang tak. Mungkin macam tu lah. Yes. Okay, alright. I guess that's it. Ada apa-apa lagi you guys nak tambah ke? Tak ada ya? Tak ada lah. Alright. So that's it. Kita punya review of Candyman. I bagi markah takut. Nama title je lah I rasa takut. Lepas tengok cerita dia kurang takut sikit lah. Title Candyman macam Candyman macam spooky sikit lah. Tapi thank you Zaf. Thank you Mus. Thank you Nabila. Thank you for the listeners and watchers juga teman-teman. Hope you guys enjoy. Mungkin you guys ada view lain untuk cerita apa ni? Candyman ni. Mungkin boleh komen tengok betul ke apa Zaf cakap cerita ni tak faham ke kita tak faham ke kan. Komen. Tak puas hati dengan Zaf, tak puas hati dengan Nabila kan. Tapi phone 6 4 tak faham kan. Kita tak faham, susah nak faham macam ni kan. Faris saya rasa baju itu sesuai untuk kita punya review malam ni. Which is gambar cantik tapi susah nak faham, tak ada bagi kesan macam itulah, macam tak ada effect macam tu. Apa yang tak ada kesan? Dah Halloween lah. Bagilah some impact macam tu. Kena buat make up. Okay. Komen banyak ni. Cuba buat sikit tu. Okay. Tapi okey lah, alright. Kita end this session today. Thank you very much guys. Kalau ada apa-apa lagi, kita dalam Halloween month lagi ni. Ada lagi beberapa hari kalau mungkin. Tapi next week dah habis dah. So dah tak ada ni. Alright, thank you very much. Bye-bye. Selamat menyambut Deepavali. Bye. Aperture Podcast.